Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Hormati Ustaz pengacara majlis, dan hormati yang dikasihi pengurusi masjid, seluruh kuasa dan imam perwakilan ketua masjid, para asatizah, alim ulama yang bersama pada malam ini, sesuai tuan dan puan yang kita rahmati. Malam ini kita berhimpun beramai-ramai untuk memperingati junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada manusia yang paling hebat, paling istimewa yang nak kita ingat, yang nak kita sanjung lebih daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila disebut nama dia, tuan-tuan, bila diceritakan tentang dia, selawat tentang dia, kata pertama yang menyentuh hati kita di man ra'a, siapa yang melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam kita sebut tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nikmat yang kita tak dapat, para sahabat dapat, melihat akan indahnya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita ada satu peluang untuk melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kena pastikan kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan masuk syurga Allah, tuan-tuan akan menyaksikan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita berhimpun nanti di satu tempat nama Hadiratul Qudus, sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita ada di syurga semua berhimpun, hari itu hari kita akan menyaksikan wajah Allah. Kita akan dikurniakan oleh Allah satu nikmat yang cukup besar, nikmat melihat wajah Allah. Kita semua ada di syurga, siap-siap ready nak masuk syurga Allah. Kita dibawa masuk, dan sekalian nama syurga khuldi. Dalam riwayat cerita, kita dibawa untuk menyaksikan keindahan-keindahan dalam syurga. Sampai satu tempat nanti dekat Sayyidina Muhammad yang namanya Hadiratul Qudus. Allah merintah malaikat untuk menghampar permedan yang indah, bawa pakaian-pakaian yang indah daripada syurga, dibawakan makanan pada kita, yang makan lagi sedap, yang makan lagi sedap, lagi minum lagi sedap, lagi minum lagi sedap. Tuan ingat, kita masuk syurga Allah. Bila masuk syurga Allah, tuan-tuan tak akan rasa kurang. Nikmat itu bertambah. Tak akan ada sifat di dalam syurga. Bila tuan-tuan masuk, tuan-tuan merasa macam di semalam punya nikmat lagi sedap pada hari kita. Nikmat syurga ni akan bertambah. Waktu itu tak ada susah hati, tak ada tak suka, tak ada sakit, tak ada derita, tak ada cemburu, benda yang negatif tak ada. Waktu kita duduk tak hamparan dan sekian daripada syurga tu,
Lain yang suka bawa main baju-baju yang indah, semua pakai, semua orang kagum, ta'alum. Diberikan daripada cincin-cincin daripada syurga. Kita ni tuan-tuan, Allah belum izin kita mimpi untuk nampak syurga. Kalaulah kita ni Allah bagi satu mimpi dia nampak syurga, amal kita takkan sama macam amal kita lah. Seorang dia ni dikisahkan, nama dia ni Sulaiman Ad-Darani. Sulaiman Ad-Darani itu kan, waktu dia di dalam perjalanan nak pergi ke mengerjakan haji, tiba-tiba dalam perjalanan jumpa seorang pemuda. Pemuda ni kata, boleh tak kami nak ikut sekali rombongan ni nak pergi haji? Kata boleh, silakan. Rombongan ni muntah apa semua ni perjalanan gelap. Dalam jalan tu juga Rasulullah SAW Muhammad setiap kali berhenti dia tengok pemuda ni, orang berhenti rehat flat dan letih, dia tak makan. Yang lelaki ni buat bangun sembahyang, sehari bangun baca Quran, sehari zikir, sehari bangun tak berhenti non-stop dengan amal dia. Heran. Rasulullah heran dia. Rasulullah SAW dia ni sampai tak berhenti ibadat ni. Sampai itulah amalan dia, sampailah ke depa ke kota Madinah. Bila sampai kota Madinah, masing-masing nak sepi, masing-masing nak pergi buat ibadat masing-masing. Dia kata, nak tanya kamu lah, hai pemuda, apa yang buat kamu semangat sangat nak buat ibadat ni? Siapa yang buat nampak sangat semangat sangat buat ibadat ni? Dia kata, jangan keji aku, jangan kata apa dekat aku, cuma yang aku nak beritahu, aku telah Allah izinkan untuk mimpi nampak bangunan-bangunan dalam syurga. Allah bagi dia mimpi nampak bangunan-bangunan dalam syurga, nampak cantiknya, indahnya bangunan dalam syurga. Kan? Allah SWT. Start daripada hari itu dia kata, subhanallah, aku sayang nak tinggal daripada aku sebab aku nak pergi tempat tu, aku nak pergi tempat. Nikmat nak cerita tak erti. Apa yang tuan nampak di mata cantik yang tuan dapat waktu itu bukan syurga. Bahkan apa yang terlintas di kepala macam ni pun syurga tu bukan syurga. Syurga ni beyond kita punya imagination. Tak boleh nak dapat. Indah dan cantiknya syurga. Allahu Akbar. Kalau Allah takdirkan kita mimpi di pos syurga sekali, itu kan dapat minum daripada ayam dia. Ibadat kita takkan sama macam ibadat kita lalu. Ibadat kita lalu ni dia panggil ibadat orang sebut orang saudagar. Kita bukan ibadat dengan nikmat dengan hati. Kita lagi buat ibadat nak dapat benefit. Pasal apa sembahyang ni? Takut dosa. Pasal apa sembahyang ni? Nak pahala. Benefit. Macam orang pergi kerja. Orang pergi kerja. Dia pergi kerja sebab dapat gaji dia. Oh, gaji 2,500. Masuk pukul 8 balik pukul 5. Dia pergi pukul 8 balik pukul 5. Orang suruh kerja lebih sikit. Tak mau lah dia. Pasal apa? Bayar dekat pukul 5 je. Okay. Kalau kena kerja lebih masa, tak bayar apa? Tak bayar ekstra dia kita. Marah dia, letiak. Kan? Kena orang tak ada nak bini kan. Kerja lebih bayar lah gaji dia semua. Cuba dia kerja dengan hati. Pasal apa? Pasal anak bos tu girlfriend dia akan contoh. Seronok dia kerja. Orang masuk kerja pukul 7.30 dia dah pergi dah. Pukul 8 orang masuk dia pukul 7.30 pergi dah. So nak balik kerja, saya tanya lagi, ada tak kerja apa-apa boleh saya buat balik tu rumah, saya nak pergi buat kerja di rumah. Semangat. So stay back pukul 8, pukul 10 pun tak apa. Pasal apa? Pasal hati dia di situ. Tak boleh pergi tu dia cinta. Tak boleh buat sampai macam tu, dia ada cinta. Cinta ni macam mana? Bila dia ada perasaan dengan Allah. Dia buat ibadat tu bukan pasal syurga neraka dah, dia buat pasal dia buat amalan tu kerana Allah. Sampai tahap tuan-tuan Rasulullah SAW. Kalau tuan-tuan dapat tengok syurga tu, waktu tu ibadat tu dah bukan macam kita lagi lah. Rasulullah SAW, tuan-tuan duduk dalam syurga, seronok nikmat ni, kita tunggu sini, nikmat apa nak main lagi, nikmat apa nak main lagi. Allah kata apa? Bagi dia kau minyak wangi, pakaikan dia dengan wangi-wangian. Tuan-tuan bang syukur dia kata sangat cantik, semua kita kagum tengok semua. Cantik dia wangi semua. Di celah-celah saya itu berguguran wangi-wangian yang kena tubuh badan kita. Allah, kita apa lagi nak main ni, semua apa lagi.
atau di bawah satu mimbar di Perenun. Itu tengok apa ni mimbar apa yang buat cerita ramai. Tentang malaikat Jibril bawa Nabi Daud alaihissalam naik atas mimbar. Nabi Daud suara dia sedap, manusia paling sedap suara dalam dunia. Nabi Daud pertama kali dalam sejarah hari itu dengar sendiri suara Nabi Daud membacakan kepada kita kitab Zabur yang tak pernah kita dengar. Saya dengar terpekul kita turun Nabi Daud naik. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa baca pada kita kitab Taurat, semua terpekul dengan keindahan suara Nabi Musa. Tak pernah dengar kitab Taurat itu macam mana. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa kita pula dengar Nabi Isa baca pada kita kitab Injil. Turun Nabi Isa tergadailah terkasih hati kita ni, empat ni, momen ni. Orang yang sangat kita cinta, orang yang sangat kita sayang ni, orang yang sangat-sangat kita nak bertemu dengan dia dalam ini, yang tak boleh dengar nama dia, kita dengar nama dia, dia dah keluar yang mata kita, kita rasa bergelojak dalam hati kita, rindu sangat nak berjumpa dengan dia. Tapi kita Nabi Muhammad SAW, yang para sahabat ni tak boleh lepas daripada nak pandang wajah Nabi SAW. Balik rumah nak pergi pula tengok wajah Nabi SAW. Balik rumah hati ni kat dalam rumah hati ni nak tengok wajah Nabi SAW. Macam mana ada orang? Kita tak ada perasaan. Dia nak tuan-tuan boleh bayang tak orang yang kita rindu, orang kita cinta ni? Tak boleh tengok dia, tengok rumah-rumah dia boleh tidak. Orang dulu-dulunya tu lah, zaman tak ada Facebook, tengok rumah-rumah lah. Lagi boleh tengok Facebook pun jadi lah. Allah SWT. Saya kepada sahabat rindu. Sampai diceritakan bagaimana Thawban, sahabat Nabi SAW, duduk depan. Duduk ni tengok macam ni. Bayang. Kalau boleh tu nak masuk dalam baju Nabi duduk depan. Tengok Nabi tu. Bayang. Salihatlah saya kata. Pucat besi muka dia satu hari. Pasal Rasulullah tengok pasal. Orang yang sampai pucat besi muka. Dia kata salihatlah saya Muhammad. Satu hari aku duduk dengan keluarga aku, tiba-tiba teringat macam mana keadaan aku kalau nanti aku masuk syurga, tiba-tiba syurga aku tidak bersama dengan syurga kamu. Dia cerita dia masuk syurga dah, tapi syurga dia tak duduk bersama dengan syurga Nabi SAW. Mana syurga Nabi itu kita sekat itu? Syurga Firdaus. Itu kalau nak minta masuk syurga, minta masuk syurga Firdaus. Mana? Siapa duduk syurga Firdaus, duduk dengan para Nabi dan Rasul, dapat jumpa Allah pagi petang sehari 2 kali. Tengok wajah Allah pagi petang. Dan tak ada nikmat yang lebih sedap, yang lebih seronok, lebih daripada nikmat melihat wajah Allah. Seronok dalam syurga ni, sangat seronok, sangat. Apa yang tuan-tuan nak sekolah? Sebab tu saya sebut sabar, sabar. Dunia ni kena sabar. Tuan-tuan nak dapat seronoknya akhirat, dunia kena. Bila tuan-tuan kejar dunia, tuan-tuan akan kehilangan akhirat. Satu nama qana'ah. Tak qana'ah. Qana'ah ni rasa cukup dengan apa yang ada. Ada seorang sahabat saya, dia kata kat saya, dia pegang bahasa malam. Dia pegang bahasa malam, dia pakai alfa. Dia pegang bahasa malam pakai alfa. Tuan-tuan tak malah boleh lah pakai alfa. Dia cerita kawan kita pegang bahasa malam ni. Kan? Saya tanya dia pakai alfa dan syad. Dia kata, Ustaz, bila lagi nak pakai? Pakai lah ni. Tak boleh kan? Ustaz, jangan kira. Kalau Ustaz kira, sebab bila Ustaz nak pakai kereta ni? Kan nak pakai kereta ni ya? Bios. Itu pun satu lampai tadi kita yang memang Allah SWT. Ya, kita kalau korban dah sendiri dia bagi tips saja. Ustaz nak sewa, kalau kita pergi
sewa kereta Explora berapa sehari? Kita RM50, RM70 lebih tu lah. Ustaz spare RM50 sehari, anggap sewa. Anggap sewa. Sehari RM50 buat keluar, anggap sewa. Lama-lama kereta dia tak ada. Dia pergi jalan kata, dia ajak apa? Apa dia kata? Tiup pula ni. Tiup Ustaz ajak, bukan ajak. Tapi dalam dia tak sedar, dulu boleh baca Quran pagi-pagi. Dulu sempat sembahyang duha pagi-pagi di rumah. Dulu boleh pergi sembahyang maghrib berjemaah. Lah tak ada lah. Pasal apa? Nak kena keluar cepat. Buka media cepat. Pasal apa? Pasal dia nak cari RM50 ekstra. Faham tak? Lah dia tak sempat nak kena keluar cepat. Pasal apa? Buka media cepat. Keluar sikit. Orang ramai waktu tu. Pasal apa? Nak cari RM50 ekstra. Tuan-tuan, dia dapat nikmat ekstra kat dunia, tapi dia terlepas apa? Akhirat. Kena belajar merasa cukup dengan apa yang kita ada. Pasal apa? Pasal ikut yang tu saja menyebabkan kita sempat di sembahyang subuh berjemaah. Yang tu je menyebabkan kita sempat sembahyang zuhur berjemaah. Yang tu sempat kita pergi sembahyang isyak berjemaah, sembahyang maghrib berjemaah. Baca Quran, zikir. Pasal apa? Kalau ekstra ada kita cari lebih daripada kemampuan kita, kita terpaksa spend ekstra masa kita untuk cari lebih. Maka waktu itu kita mula bersibukkan akhirat kita. Sebab tu belajar sabar. Dah faham tak? Di syurga lebih pada alfat kita pakai. Syurga. Abu Darda, seorang kaya. Waktu dia masuk Islam, Abu Darda ni, sebelum dia masuk Islam, dia ni jenis orang atas pagar apa? Yang kita ramai ni. Saya bilang mana dia bukan jam. Saya bilang mana antara Ustaz. Dia bilang. Yang ni pun tak boleh pakai, yang ni pun tak boleh pakai Ustaz. Dia begitu. Orang macam tu saya kasih malam-malam orang dia. Kita pasal Assalamualaikum. Allah Allah. Abu Darda pasal itu dia orang berniaga. Waktu Nabi SAW bawa Islam ni, dia kata apa? Saya bilang mana pun tak campur. Kan? Niaga saya banyak ada yang buat dia orang cerdik. Tapi sahabat dia tuan Abdullah Rawahah dia tak pernah tu give up dengan dia. Pantang jumpa dia cerita pasal Islam, kita hang cerita bina Islam okey, aku tak masalah apa. Aku dia panggil pun tak boleh pakai, dia geng-geng musyrik ni, geng-geng pun tak boleh pakai. Anak Islam okey lah, aku nak bela aku cukup lah. Dalam rumah dia ada satu tokoh berkilat setiap hari polis. Setiap hari kalau dia kerja di polis tokoh polis, lepas tu salut dengan kain satin, kain-kain daripada Yaman, Umar Balut, lepas tu kain daripada Sutra. Satu hari Abdullah Rawahah ni balik daripada perang. Balik daripada perang Abdullah Rawahah ni tuan-tuan. Yang Abu Darda ni kawan dia baik apa baik. Dia duduk tapi tengok kawan dia tu balik daripada perang. Dia lucu-lucu tengok. Oh sudah balik kat Allah Rawahah. Dia kisah dia pergi kerja. Nampak Rawahah balik daripada perang Badar. Abdullah Rawahah dia tahu waktu tu dan Abu Darda dia kerja. Maka dia pergi rumah Abu Darda. Sampai di rumah Abu Darda, dia pun beritahu, wahai Abu Darda. Abu Darda ada di rumah, saya tanya. Tak ada, dia kerja. Tak apa. Boleh tak aku nak masuk usaha detik ni, tak lama aku balik pada perang. Sila, duduk. Saya nak duduk dan dari sini saya nak duduk semua saya baca perkiraan yang tak nak lagi. Tutur ilmu isteri duduk dalam apa tengok lah saya. Ingat? Yang tu saya tambah cerita bagi sedap. Dia kena cerita dia tak ada garam belajar membuat dia sedap. Mana tak tambah gula garam belajar semua dia sedap. Dia kopi tengah sedap. Waktu Darda dia masuk ke dapur, dia pergi dalam bilik tempat tokong. Dia masuk dalam bilik ke tempat berhala tu, dia ambil pedang dia pukul dia kata dia pecah. Lepas tu dia pecah pedang tu. Lepas tu dia belah. Yang umur dadah nak bawa kopi lagi tak ada. Dia pergi bilik tu tengok dia pecah habis dah tokong. Dia sudahlah dia buat ni awaklah dia buat kat aku macam ni. Dia keluar menangis kat depan pintu. Nak telefon pun dah tak ada, telefon tak ada lagi. Tunggu balik. Balik aku dah tengok bini dia duduk menangis kat depan. Macam ni tengoklah apa sekarang kita dah buat ni. Cantar je sekarang kita punya ambil ni, kita tengok apa dia buat. Masuk tengok dia punya tokong dah pecah.
Dia keluar Nabi marah, nak keluar Muhammad, gerak-gerak Nabi masuk, dia lebih kamis. Dia kata, ya betul itu kau Muhammad. Tiap-tiap hari dia duduk polis, dia punya jaga, dia bagi makan, dia apa semua. Dua harap dia boleh jaga aku, tu boleh sembah dia. Dua harap dia boleh jaga aku. Ni orang mungkin dia tak boleh jaga, dia tak boleh jaga aku. Uji. Akhirnya dia pergi ke Dasdaq, saya pergi jumpa Abu Rawah, dia masuk Islam. Itu cerita hidayah yang Allah mudahkan. Bila dia masuk Islam, dia kata apa tu Dasdaq? Allah sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggal yang mereka tu, dia tinggal dia tak mau ada apa. Dia ada jahil. Dia nak cerita. Dalam cerita, Abu Darda ni orang mereka yang hebat. Dia dah banyak rangkaian perniagaan. Saya dah sebut, dia faham dia kata jaya je lah. Dia pun Tesco. Dia tinggal semua mereka lah. Kata, Abu Darda ni orang Islam, masuk Islam, bukan semua tinggal semua mereka lah. Okey. Tak masalah nak jaga pun. Dia kata, aku ni masuk lambat dah Islam ni. Masuk ni lambat. Aku berasa macam hari yang dia lepas. Dah banyak dah tinggal. Ni bila dah lambat, nak pula tu banyak. Nak buat tu banyak. Kau faham tak? Lepas tu, cuba ada nak berniaga kat depan pintu masjid. Nak berniaga juga. Nak buka depan pintu masjid, berniaga lama. Supaya apa? Supaya sampai waktu sembahyang aku boleh cepat-cepat pergi sembahyang. Tapi tak boleh, dia kata tak boleh. Pasal apa? Waktu aku nak pergi sembahyang, itulah orang nak ambil. Nak duduk lama-lama pun tak boleh. Saya orang nak keluar ramai-ramai pula, aku dah kena keluar cepat-cepat. Nak zikir pun tak boleh, nak pergi sembahyang sudah pun tak boleh. Tak boleh juga. Dah, tak boleh apa. Senang. Boleh bertumpung ibadat. Betul tak? Boleh kita buat tu. Ini suruh dia tak? Sampai dia jadi seorang governor Abu Darda. Selepas wafatnya Nabi Sallallahu dalam Sayyidina Umar suruh dia jadi governor. Suruh pergi. Pergi lah. Kalau kamu tak mau, siapa nak pergi? Suruh juga pasal akhirnya mau dalam berat dia pergi. Duduk di kota Damsyik. Bila duduk di kota Damsyik, kemudian Rasulullah SAW Abu Darda di Syirah ada sejuk. Dia tanya dia suruh lagi saji lagi. Kemudian geng-geng yang nak berniaga ni daripada Mekah, Madinah yang nak pergi berniaga, dia fikir nak tidak orang siapa kat sana. Dia fikir Abu Darda kat sana. Telefon. Kami nak main ni, apa semua main lah. Rupi lah. Sampai tidaklah rumah governor. Tuan-tuan. Governor. Kalau governor ni, kalau di Pulau Pinang ni, betul yang utama. Kalau di sini serta governor ni mana? Sultan. Sudah. Pi tengok ya Allah, apa pun tak ada. Asli rumah ya Allah. Dalam apa pun tak ada, apa perahu pun tak ada. Dia tirai satu kat kena. Kita bersepok rumah governor dulu. Tak apalah, dah lewat malam tidur. Kami tempat tidur, dapat tidur dalam ruang tamu ni, kami tidur sebelah sini, tirai. Malam sejuk. Apakah kawan dia? Tak selimut saya, tak tahu. Tapi minta kalau waktu buat suara bangkit. Dia nak minta kat Abu Darda. Saya direct tengok Abu Darda tidur rekod selimut Abu Darda. Dia batal balik, dia kata apa? You ready to sleep. Dia tak nak minta selimut. Apa Abu Darda selimut? Tak tidur lah selimut. Besok tu bangkit, tanya. Dia kata Abu Darda ni, hang ni, governor. Kalau nak tunjuk Aizah hebat, orang tak kata apa. Kita sini. Sultan kat sini, tak benar kat sini. Kalau nak tunjuk Aizah, mesti dia hebat. Nak ambil sikit lebih pun orang tak kata apa. Dia sampai tak ada apa di rumah ni. Bukan Islam suruh sampai macam ni. Dia kata, apa perabot keluar semua. Yang kau memang hantar semua aku beli. Cuma je dia kata, dia kena buat istana sebiji dengan buat. Dia kata, semua yang order yang baru order semua hantar di sana. Baru order semua hantar di sana. Pasal apa? Pasal nak pergi susah. Nanti bila sampai time aku nak pergi, nak kena angkut barang pula. Jadi pergi hantar sana siap-siap. Nanti bila sampai time aku pergi. Gila dia datang. Pasal ada buat-buat. Apa faham tak?
Cerita dari kita macam itulah tuan-tuan. Macam itulah kita. Tuan-tuan, kita umat Nabi Muhammad SAW akan masuk awal syurga. Orang yang paling awal masuk syurga ialah umat Nabi Muhammad SAW. Syurga ada 120 saf dalam riwayat. Ada 120 kecil besar. Masjid Putrajaya cuma 100 saf dalam hidup kita. Masjid Putrajaya dan Masjid Putrajaya besarnya syurga. Satu pintu ke satu pintu tu. Tiga hari 3 malam naik kuda paling laju. Speed baru sampai sekeping pintu dia punya kucu yang ni. Speed 3 hari 3 malam baru dapat sampai kucu. Dengan amat besar dia pintu syurga tu. Tu baru satu daun. Tak ada lagi satu ni. In between two doors. Mana pintu ni? Tak macam pintu daripada pintu ni ke pintu tu. Maksud tak ada pintu lah. Daripada pintu ni ke pintu tu, in between two doors ni, Nabi kata jauh dan distance je. Kama bainal Makkah wa Hajar wa kama bainal Makkah wa Basrah. Maka Nabi SAW bandingannya Nabi SAW kata daripada pintu ni ke pintu yang jauhnya perjalanan ni seperti mana Makkah ke Hajar, ataupun daripada Makkah ke Basrah. Kalau tuan-tuan tengok maksudnya macam apa ni dia punya peta Jazirah Arab, Makkah ke Hajar ni dia pergi sini. Hajar ini lari Kuwait. Kuwait tu belah sini. Basrah pula sebelah sini. Macam begini. Ketemu di atas. Inilah kata Sayyidina Muhammad Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Nak Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Dia kata apa? Inilah mukjizat Nabi SAW. Dahsyatnya ilmu pengetahuan Nabi. Sebab distance daripada satu tempat ke satu tempat yang lain itu sangat jauh. Macam mana Nabi boleh tahu rupa-rupanya in between tu ni tuan-tuan sekalian, distance dia sama. Makkah ke Hajar ataupun Kuwait, distance dia 1273 km. Daripada Makkah pergi ke Basrah di Iraq pun exactly 1273. Dahsyat Nabi SAW. Macam mana Nabi boleh tahu, sedangkan orang lari baru boleh tahu dengan hanya melihat daripada satelit. Dah faham tak cerita-cerita mana? Kau tengok aku satu macam pasal dia starting mood. Tuan-tuan sekalian, mood apa? Mood nangis punya start. Lepas dia lambat sikit dia nak tegak. Kali selawat bagi last. Nangis last satu setik. Sorry, ada saya membaca. Mukjizat Nabi SAW. Maksudnya daripada satu dinding, satu pintu ke satu pintu itu distance dia ada 1273, maksudnya 1000 km. Tingkatnya daripada syurga dalam tingkat dia ada 100 tingkatan. Satu tingkat itu satu darjah. Dalam kitab Bahru Mazi cerita, nak tengok darjah lagi satu tu ada seperti mana kita melihat bintang di ufuk, blinking yang petang. Itu next darjah. Allah nak bagi tahu betapa luasnya syurga. Dan daripada keluasan syurga yang begitu luas, juga ada 120 saf umat manusia daripada Nabi Adam, umat Nabi Adam sampai umat yang terakhir. Daripada 120 saf itu 80 saf umat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya ada 40 saja saf yang consist of umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa. Nabi tahu apa? Betapa ramai umat Nabi Muhammad SAW
yang Allah bagi izin untuk masuk syurga. Dan istimewanya umat Nabi Muhammad SAW dan sekalian, sebelum nak sampai ke syurga tu, ni orang yang paling awal selesai semua baru umat yang lain masuk ialah umat Nabi Muhammad SAW. Kita duduk di padang mahsyar, dahsyat, siksa, gede, sakit. Waktu kita bangkit di padang mahsyar, dan sallallahu alaihi wasallam, waktu kita bangkit 70 tahun kita duduk saja, lapar, dahaga, nak terbakar pun sebab nak terputus tekak ni kata ulama sebab dahaga, kita tak dapat kata nak minum. Kita berlari pergi cari Nabi Nuh. Nabi Nuh kata nafsi hari ni tak dapat. Yang duk dengar orang duk menjerit nama-nama ini, Rabbi Salim, Rabbi Salim, Rabbi Salim. Waktu tu tak cakap Melayu, cakap Arab. Ulama kata apa? Walaupun tak erti Arab, nanti di pada masa cakap Arab. Walaupun tak erti Arab, nanti duduk dalam kubur malaikat mai cakap Arab dengan kita. Arab juga. Saya cari kamus faham dan boleh jawab sama. Saya ada jawab. Rabbi Salim, wahai Tuhanku, tolong aku. Semua orang menangis. Semua tak menangis dan 70 tahun dia berdiri pun tak boleh. Susah. Matahari panas 70 kali ganda. Sampai Ibnu Katsir sebut dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahi. Kama juga macam menggelegak otak kita disebabkan panasnya matahari. Seksa dia duduk begitu. Nabi SAW lari Nabi sujud di bawah arasy. Menangis sujud yang lama. Sampai Allah panggil malaikat, pergi tengok sana. Apa kena dengan Muhammad? Malaikat Jibril pergi dekat Nabi SAW. Pegang bahu Nabi Muhammad, "Irfa' ya Rasulullah." Rasulullah berfirman, "Wahai Muhammad, mintalah ini, akan aku berkenan." Dan Allah sebut, "Mintalah syafaat kepada umat aku akan bagi." Pi bangun bagi syafaat kepada umat. Nabi angkat tangan dan kata, "Rabbi ummati, wahai Tuhanku, umatku ini tolonglah umatku, tolong." Tu waktu neraka bangun, depan kita duduk beratok depan tu. Waktu neraka tegak tu, neraka tanya, macam mana umat Muhammad? Mana umat Muhammad? Umat Muhammad dah tunggulah, dah bersedia dah duduk beratok depan untuk ditimbang amanah. Cerita waktu di padang mahsyar, perbincangan sama-sama malaikat ni cerita, mana umat Muhammad? Pasal apa? Pasal kita nak kena clear dulu baru nak bincang orang yang lain. Setiap surah yang mai itu tuan sekalian, ya Allah, bismillah, bukan seminit dua nak timbang. Ni daripada kita balik dulu sampai kita mati. Tuan tahu tak berapa banyak tuan duit yang tuan dapat, berapa banyak yang kita dah spend waktu kita hidup? Boleh tahu tak? Boleh amat macam? Tak boleh, kita pun lost count lah, betul tak? Tapi itulah yang Allah akan cek. 10 sen, 10 sen, 5 sen, 10 sen, 5 sen, 10 sen. Ni 10 sen ni main ke mana ni? Main ke mana ni? Oh, yang ni ada orang bagi hari ni. Pasal apa? Projek tender masuk. Betul lah. Ni yang ni main mana ni? Barang ni. Pasal apa? Pasal apa? Pen ni duduk di rumah. Pasal apa nama TMB? Pasal apa? Orang banyak kerja TMB. Ni 10 ringgit ni, macam mana ni 10 ringgit ni? Macam mana kamu boleh dapat 10 ringgit ni? Padahal waktu tu kamu tak pergi kerja. Macam mana dapat 80 ringgit ni? Padahal hari tu tak pergi kerja. Kamu pergi ambil MC. Kamu ingat? Ambil MC, tipu MC, apa kata sakit tapi tak sakit. Ambil 80 ringgit ni. Dia bukan hak kamu ni. Hak. Tuan-tuan nak jawab macam mana? Setiap detik, setiap waktu, cek. Habis bak duit, habis pula bak rumah, habis pula bak rumah keamanan, apa tak punya awak semua tiba-tiba tak berapa lama seorang tu yang dia tunggu di belakang siksa. Habis pula selesai dah siap nak masuk syurga pula, main pula bawa ni, orang lain pula main tuntut pula dah. Siapa nak tuntut
isteri pula orang kampung, jiran, semua kawan pejabat, semua main ni, dia ni duduk pulang di masjid sekali pun tak pernah tengok saya. Ni kawan saya ni, semua ni saya tak semayang, dia tak pernah tengok saya. Ni saya tak pernah tengok, tak pakai tudung untuk sebelah pejabat dia tak pernah doa mak kat saya. Semua bukan tutup-tutup. Dan anak-anak pula ni yang pun habis semua tuan-tuan, pahala-pahala banyak dipegang pergi kat kawan-kawan. Nak cerita panjangnya hisab seorang-seorang kita ni tuan-tuan, berapa puluh bilion umat Nabi Muhammad semenjak daripada Nabi SAW. Kita punya turn mana datang. Tuan-tuan bayangkan geng-geng belakang yang umat Nabi Adam, yang umat Nabi Nuh, yang umat Nabi yang kena tunggu kita selesai baru lima Nabi. Allah Akbar. Selepas kita masuk semua baru umat yang lain pun nanti bangsa. Itu pun tuan-tuan tak pernah rasa istimewa kita jadi manusia. Pasal apa? Kita tak tahu keistimewaan yang Allah bagi kepada kita sebagai manusia. Yang bahagia. Saya ada sama tuan-tuan. Waktu itu saya ada sama tuan-tuan. Tengok Nabi SAW naik atas mimbar. Nampak Nabi ni, hati-hati lah. Hati-hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cantik Nabi kita. Sangat cantik. Tak dengar? Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman seorang daripada kamu, kata Nabi, lebih sehingga aku ni lebih dia kasih lebih pada mak bapak dan lebih kasih pada anak bina dan lebih dari manusia. Tuan-tuan tak payah dijawab, kita sendiri pun tahu. Kalau dapat berita mak kita sakit, kita boleh menangis sepanjang jalan balik ke ziarah mak kita. Tapi dengar Nabi luka mak dia tak rasa apa. Tuan-tuan, pasal apa? Kita dituntut untuk cinta pada Nabi lebih pada manusia seluruh. Ya, mak kita sayang kat kita, tapi belum tentu boleh bawa kita ke syurga. Tidak? Ni tak saya waktu cuti sekolah. Abang dia kata apa? Tu gerak tu anak kita tu kaki yang subuh. Dia kata apa? Allah bang, muda lagi. Cuti sekolah, duduk asrama tu tiap hari kena pakai awal dah. Biar dia tengok dulu. Budak lagi pun. Umur berapa? Dia kata 5. Tidak. Siap dia kata kat ayah dia kata, malah abang tu baru ya 35 baru ada. Bukan kita pula. Tu payah. Tuan sayang. Tu sayang, tapi sayang seret di neraka. Tidak. Tu mak kita. Tapi Nabi sayang kat kita tuan-tuan, tak pernah berjumpa dengan kita. Tapi dia punya cinta kat kita Allah. Dia lebih menangis pada pasal kita lebih daripada mak yang kita menangis. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan tengok betapa susahnya Nabi SAW nak buat Islam bagi kita. Bulan Syawal tahun kedua Hijrah. Ulama sebut, kalau cara kamu nak cinta pada Nabi SAW, selalu dengar tentang kisah Nabi SAW. Dengar lagi sana. Betapa susahnya dia nak buat Islam bagi kita. Nabi pernah tuan-tuan 3 biji batu ikat di perut dia. Aisyah cerita, rumah kami ni, rumah saya dan Nabi ni tak pernah tak ada berasak dapur dia 2 bulan straight, tak ada pernah nak makan. Yang ada kami hanya makan buah tamar dan minum air sejuk saja. Tuan-tuan pernah jadi dulu. Para sahabat dengar Nabi kukurak bunyi, pasal apa ni bunyi Rasulullah ni, pasal apa bunyi apa tu? Tengok Rasulullah angkat 3 biji batu ikat di perut dia sebab tahan lapar. Asal siapa? Pasal kita. Pasal apa? Yang Ustaz kata macam tu. Pasal tuan-tuan sekalian, waktu Nabi SAW duduk di Mekah, orang musyrik dia jumpa tu. Abu Talib ni, anak saudara kamu tu nak apa? Dia nak kaya. Kami boleh himpun segala kekayaan bagi dia semuanya. Dia nak jadi pemimpin di sini. Kami boleh latih jadi presiden tak kami, tak ada masalah. Dia nak perempuan yang paling cantik. Kami boleh cari perempuan yang paling cantik bagi jadi isteri dia. Syarat satu je, jangan bawa orang pada Islam. Itu je. Anak semayang, buat. Kamu nak puasa? Puasa. Kamu nak buat ibadat? Buat. Kami bukan nak kacau. Cuma jangan ajak orang pada Islam.
Nabi kata apa? Wahai bapak saudaraku, kalau dia bawa main bulan, matahari letak di sebelah kanan itu, bawa main bulan letak sebelah kiri, nak berhenti dakwah, tak. Akhirnya Nabi dibuang di pulau 3 tahun tu tak makan daun-daun kayu. Para sahabat cerita dia sampai pecah bibir-bibir kami ni. Pasal apa? Pasal dia makan daun-daun yang tajam-tajam, bulu yang tajam-tajam, tak pernah makan. Pasal siapa tuan? Pasal kita. Pasal kita tak pernah berjumpa yang kita makan. Bisa saja. Allahumma shalli ala sayyidina. Pada 2 hari, pada tahun kedua bulan Syawal, mengikut riwayat sama ada 7 hari bulan ataupun 11 hari bulan, hari Sabtu. Dengar berita yang musuh-musuh Islam, orang-orang Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb dalam perjalanan nak mai menyerang Madinah. Waktu itu tuan-tuan, Nabi dengan para sahabat panggil mesyuarat. Kata Muslim, tak minta pandangan-pandangan kemustian. Ni musuh Islam ramai. Ada 3,000. Muslim ada satu. Kita nak perang di mana? Nak perang dalam Madinah ke nak perang keluar Madinah? Dalam ramai-ramai tuliskan ada Abdullah bin Ubay. Kalau ini Abdullah bin Ubay, bapa munafik. Orang munafik yang dibangkit bendera dia ini jadi kepala. Rasulullah kata apa? Saya cadang bagi kita perang dalam ni, perang dalam kota Madinah. Allah pun bersepakat tangan. Betul-betul saya sokong, saya sokong. Allah belum. Pasal apa yang dia sokong sangat? Rupa-rupanya Allah berubah. Dah ada perjanjian dengan musuh. Dia dah janji dengan musuh. Dia kata apa? Dia kata, musuh kata apa? Wahai Abdullah, ni kamu nak jadi ketua kat situ? Boleh. Kami tolong backup kamu, tolong buat. Pasal apa? Dia kata, nanti waktu perang, kamu minta suruh perang dalam kota Madinah. Bila berlaku perang, bila kami serang, kamu berlaku lah kena jadi tentera Islam. Tapi bila kami serang, kamu dan pengikut lari sembunyi dalam rumah kamu masing-masing. Biar kami bunuh mereka seorang-seorang. Faham tak? Abdullah bin Ubay dia masuk Islam bukan sebab dia sayangkan Nabi, tidak, sebab dia jadi ketua. Waktu tuan-tuan sekalian, dia ni pemimpin kepada Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni orang-orang yang duduk berniaga di dalam kota Madinah. Dan duk nampak Abdullah bin Ubay ni satu hari akan jadi ketua. Dia bukan orang Yahudi, dia orang Arab, dia berkahwin dengan orang Yahudi. Tapi tiba-tiba Islam mai, Nabi SAW mai. Bila Nabi SAW mai, dia tak boleh jadi ketua. Maka dia fikir ada cara mereka dia kena berlakon masuk Islam. Dan dia akan usaha untuk bunuh Nabi supaya dia menjadi ketua. Faham tak? Isi borang. Ambil press pun masuk Allah mai, isi borang dulu. Serang borang. Berlakon, faham? Tujuan dia apa? Dia ketua. Faham tak? Sebab tu percubaan dengan percubaan nak dibunuh Nabi SAW. Baik, Muslim. Lepas tu mai dah budak-budak muda kata apa? Rasulullah ya Rasulullah ni, kami hari itu kami tak boleh nak pergi dalam perang Badar itu kami dengan pemuda dia tak boleh pergi. Kami cadang ya Rasulullah, apa kata kalau kita keluar daripada kota Madinah pergi perang di luar? Sebab kami nak pergi berjihad fisabilillah, kami nak keluar berjihad, kami tak mahu kami nak keluar berjihad. Mudah-mudahan kami diterima syahid. Nabi kata apa? Di Madinah kita tinggal orang tua dan orang-orang yang lemah-lemah, biar dia duduk kat sini supaya tak diganggu. Kita keluar pergi berjihad. Allah berubah dalam hati. Petang tu Jumaat, selepas Nabi SAW sebelum Nabi bagi tahu jihad, semangat. Petang tu lepas asar sallallahu alaihi wasallam Muhammad, para sahabat bersiap-siap di dalam masjid. Dan yang sahabat ni ikat sebal kat kawan ni, yang sahabat ni ikat sebal. Tuan boleh bayangkan pasal yang perlu ambil baju besi, ikat kat kawan ni perlu baju besi. Nabi SAW pakai baju besi, pakai topi, tutup muka dia. Segak dia Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, ada geng-geng kita rambut panjang, okey, no problem. Kan? Anak muda main rambut panjang. Ni pasal apa rambut panjang ni? Rock. Bukan rock. Sunnah. Sunnah Allah Ta'ala. Dalam riwayat, Nabi dan para sahabat tuan-tuan pernah simpan
yang rambut panjang, dendan. Dendan. Apa dendan? Maksudnya bagaimana? Hah? Bagaimana? Tu, bukan anyam tu. Tu yang buat macam bagaimana? Tocang dia ikat dia tu. Dah ni yang jadi macam Jalin. ha? Dan Cik dandan kan dandan kan cik dia dandan rambut dia tuan empat ni. Tuan subhanallah. Maksud dia kalau boleh dandan rambut panjang tu tak? Pasal apa yang dandan rambut tu? Pasal ni nak buat jadi backup kat belakang ni. Rambut yang didendam kan dia tebal. Dia duduk belakang ni. Kalau ketuk pedang ada situ, dia kena rambut dulu. Kena lihat sebagai shield. Kau faham tak? Zaman Nabi para sahabat dendam rambut segak, ada besar-besar, muka kuda macho tu dah sekalian. Dengan jangkau macam tu. Kita kalau dendam rambut macam tu, jam. Kalau kat ini kena pandai bersih tu kan apa ya tu. Dah nak simpan macam okey, sunnah Nabi SAW tak ada masalah apa. Jangan berisau. Allah sekalian Rasulullah Muhammad. Syekh apa pakai ni? Nabi kita segak tuan. Nabi kita sangat segak. Nabi Yusuf cantik. Nabi kita lagi cantik. Nabi Yusuf sampai orang nak potong buah tu, potong jari sebab tengok Nabi Yusuf cantik. Lalu cerah-cerah Imam Adatin bagi makan buah apple, potong buah apple, potong jari sebab nampak ini dia bukan orang yang malaikat ni. Saya pun try juga bagi buah apple, bagi pisau sambil lalu saya angkat tangan. Buat tak tahu yang potong buah dalam cahaya asam. Jangan orang belajar. Allah Nabi Yusuf tu cantik, Nabi kita lagi cantik dengan wajah kemerah-merahan. Cuba bayang saya cerita dia berhadapan Nabi SAW. Jadi Muhammad SAW rambutnya terkenal dia laisa bil tawil laisa bil qas, tidak terlalu tinggi tidak terlalu rendah. Nabi SAW terkenal sallallahu alaihi wasallam Muhammad rambutnya ni ikal dan boleh disebut tidak terlalu keriting dan tidak terlalu lurus. Kalau keriting macam ini tu kan, kalau lurus macam kulitnya bukan. Dia perlu buat rebonding. Panjang okey, dia rebonding. Okey, biar dulu wavy macam rambut Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Wajah Nabi putih kemerah-merahan, putih merah. Bukan putih kuning, bukan putih coklat. Kening Nabi ni bulat lengkung macam bulan sabit. Matanya bulat, mata hitamnya hitam, bukan coklat, bukan coklat. Orang Arab biasa mata coklat, tapi Nabi mata dia hitam, sahabat-sahabat. Bulu mata Nabi ni panjang dan melentik. Betul. Ya, panjang, melentik. Macam bulu mata saya. Tak ada pun. Allah. Hidung daripada jauh tengok macam mana bulu mata Ustaz. Tak ada pun di mata orang Melayu yang bulu mata. Hidung Nabi itu tinggi mancung. Daripada jauh orang tengok macam bengkok, tapi bukan bengkok, dia bercahaya macam ni. Macam mana? Tak tahu nak apa. Bibir Nabi putih, merah delima. Gigi Nabi putih bersusun, putih bersusun, sedikit enggang dekat tengah. Janggut Nabi ni padat. Daripada tepi ni dia simpan. Kayak macam ni. Secekap. Kalau tak ada simpan janggut, jangan melepas cekap sunnah Nabi. Nabi akan cekap je ni. Dia akan potong lebihan.
Ini tak kira dah. Ini tak ada tu orang. Buku macam-macam baca pun tak tahu. Dia nak pun baca pokok Allah. Dan bukan keturunan dia. Dia cuma tengok orang ni cantik-cantik. Dia nak buat macam Nabi. Allahumma salli alaihi. Sebab tu orang lelaki simpan janggut. Nabi SAW hari itu tengok seorang lelaki tu sorak janggut dia. Nama Nabi SAW, kita ni jenis 1 kilometer sorak. 1 kilo jumpa sorak, 1 kilo jumpa sorak. Zaman Nabi pun ada sahabat dia tak tumbuh janggut dia. Dia keturunan dia tak janggut. Ada sorak janggut dia. Nabi jumpa dia senyum dia. Jadi kalau Nabi bertemu, saya tak sorak dia. Bila dia tengok janggut dia. Dia termalu kat Rasulullah. Rasulullah dia tengok janggut dia sorak dia. Lepas tu dia balik rumah tuan-tuan sekalian, dia segat. Dia teman, dia potong bang macam mana? Allah, kosong hilang dia. Dia esok jumpa Rasulullah juga, dia duduk senyum Rasulullah. Rasulullah tak senyum kat dia. Macam Rasulullah tak senyum. Dia beritahu Rasulullah, kenapa semalam Rasulullah senyum saya, bila Rasulullah tak senyum saya? Dia dah pergi jaga dulu, dia buat. Kenapa buat? Sebab janggut kamu tu lah senyum. Ni ada bidadari dulu gantung dekat janggut dia. Itu sorak. Kata bayang, kata dia banyak orang lah. Jenuh bidadari tu janggut kita ni. Allah Allah. Tak mau simpan janggut, simpan dah janggut. Perempuan tak payah lah simpan janggut, dia contoh orang lelaki. Saya buat sunnah. Kok janggut ni lah, cik janggut ni nanti duduk depan Nabi SAW, ya Rasulullah, ni saya simpan janggut ni bukan sebab biasa. Saya juga saya sekini. Saya apa simpan janggut ni? Sebab saya dengar kamu simpan janggut. Saya tak tahu janggut kamu macam mana Rasulullah. Tak pernah tengok, tapi duk cerita janggut Nabi ada. Saya simpan janggut sebab kamu Rasulullah. Anda cinta saya kepada kamu. Tolonglah syafaat saya hari ini. Itu je. Apa sih? Yang berharap syafaat. Bukti cinta. Dalam kita cinta ke orang bukan ada jadi macam dia. Cinta kat K-pop. Jangan dia macam K-pop. Rambut simpan dia tu sambil duduk jalan pun sebelah mata dia tengok macam ni. Saya buat susah jalan dia. Kes kadang peluk-peluk tu tuan-tuan. Tu besok tu ada kawan tak mesej dia saya, Ustaz, salah kan saya nak minat K-pop? Dia kata tak salah. Minat lagu. Saya minat lagu. Sampai dua tarikat dengar juga lagu-lagu Sinar FM, muzik retro terbaik. Kadang-kadang dengar juga Keunggulan Cinta, dengar juga kadang-kadang. Seorang-seorang yang minta. Tengah kalau lagu TV saya boleh masuk dengar menyanyi tu. Tak nak belajar lagu, okey, tapi jangan berlebih sangat. Jangan sampai obses. Jangan sampai bisa berlampau-lampau saja. Jangan sampai berlampau. Itu contohnya. Baik, dia cinta kat seorang, dia nak buat macam orang. Kita cinta pada Nabi, nak buat macam Nabi SAW, buat macam Nabi. Supaya aku belajar pakai serban, pakai jubah. Nabi SAW dia pakai satu baju yang dalam yang namanya khamis. Khaf min sad, khamis. Kalau dalam riwayat khamis ni panjang dia ni sampai dekat betis. Nabi juga pernah pakai seluar. Bentuk seluar. Seluar ini tuan-tuan sekalian macam seluar orang-orang Arab berpakaian tu, dia tak ada getah dia jadi dengan bulu dia lebih betul sikit. Dia ada jack gitu. Nabi SAW pernah pakai kain sarung. Tuan-tuan pakai kain pelikat ni, sudah Nabi SAW pakai. Pakai kain sarung, Nabi pakai sarung. Dia pakai satu kain dia ada. Nabi pakai khamis di dalam, Nabi pakai jubah di luar. Jubah. Kita panggil ini jubah. Dan kalau dalam ni, yang jubah tu yang pakai di luar. Jubah. Yang jenis imam-imam itu pakai. Itu sunnah. Banyak tak pakai. Atas baru ni nama dia rida. Rida. Bila beli rida selesai, dia tahu. Dapat pahala sunnah. Bukan susah pun nak pakai. Tapi Ustaz macam Habi pula Ustaz. Bukan cerita pasal Habi. Cerita pasal kita nak buat sunnah tu. Faham tak? Mungkin nak buat macam ni. Nak buat macam ni. Boleh?
buat macam ni? Boleh? Tak buat macam ni? Boleh? Tak buat macam ni? Boleh? Boleh. Ingat saya dah buat. Muslimat nak pakai rida? Boleh? Agak suka. Bukan apa. Bukan sikit. Dan dia Nabi SAW pakai. Pakai. Pasal apa? Pasal dia tunjuk cinta pada Nabi SAW. Buat. Buat walaupun sikit. Sikit pun. Faham tak sebenarnya? Tuan-tuan segan nak pakai serban main masjid. Pasal apa segan nak pakai serban masjid? Tu Ustaz, takut dia tolak jadi imam. Siapa nak jalan jadi imam? Kalau Ustaz baca orang tak betul ni, kalau baca tak betul ni, bukan dia menjadi imam. Semua yang dia rumah seorang pun tak sah. Tidak? Tak apa yang orang Ustaz. Tak apa yang orang. Ada seorang yang begini. Dia kan, lebih baik kita tu imam. Lepas tu kotak-kotak kena minyak. Imam suruh tu semua, dia kata bismillah di masjid. Dia tadi kotak di mana bismillah? Bukan najis. Apa nak main? Imam buat naik tahun mana bagi jubah dia. Imam bagi sekali jubah. Harap pakai jubah apa dia? Okey, jubah. Dah ambil kita ya satu. Okey, lah. Ini betul dengan imam. Betul dengan imam. Sampai-sampai kat surau, orang dah pergi hazard. Ingin dia tak tunggu tu imam sampai. Lepas tu tiba-tiba orang telefon, tu imam tak ada, imam kena ambil masjid ni ada orang mati. Dia kata, apa ni aku kena ambil masjid? Aku turun mayang sini saya kira. Simpan mayang, aku biar kereta. Lepas tu tu imam pun pusing balik. Dia tak kata mana, tu imam pergi mana pula dah. Pun nasib baik tu kelewat wakil. Tengok orang yang pakai jumpa dengan kata yang anak kepala terbang. Siap buat lorong cantik pergi pada dia. Tapi sila-sila. Sila apa? Sila-sila jadi imam. Weh, mana boleh pun tak boleh pula. Mau tak boleh pakai kemah dah. Dia pun fikir, semayang bohor. Tak apa, dia bukan dengar. Kita semayang tak dengar. Dia semayang cici. Allah, apa jadi imam cantik. Dia semayang. Habis 4 rakaat cantik, dia pergi sana. Ingin belakang dia tampak. Dah habis semayang. Okey apa? Dia kata tak boleh. Okey tu. Kita okey kan? Okey lah tu. 4 rakaat cantik, okey. Sungguh lah. Dia kata tu cara tak ada yang semayang apa? Itu yang tak mau bagi jumpa. Berapa seminggu lagi? Sehingga Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi SAW bahunya ni lebar, bahunya bidang. Dia bidang di antara dua ni luas. Dada Nabi dan perut Nabi sama. Kalau cucur air, dia tak lekat. Dada dan perut dia sama. Dia sama kita. Dapat pegang biji dia, tak biji dia. Perut dia berdekat. Dah abang kat bini dah sabar lama, 9 bulan je mengandung. Abang 9 tahun dah. Tak beranak-beranak lagi. Daripada Nabi SAW di lubang sampai ke pusat dia bulu halus. Sampai ke pusat bulu halus. Tempat yang lain kurang bulu. Kalau tengok orang Arab kata tak ada bulu. Bukan maksud tak ada bulu, ada bulu rumah tapi tipis-tipis. Orang Arab dia ada bulu banyak. Nabi dah. Faham? Tubuh Nabi wangi dan wangi kasturi. Dia punya peluh sendiri pun bau kasturi. Sebab tu ada sahabat ada cerita dia ni orang kampung hidup niaga kat kota Madinah. Setiap kali dia pergi niaga dia akan lupa untuk bawa hadiah dekat Nabi SAW. Kita pun kena buat macam tu setiap Nabi. Pergi ziarah rumah kawan bawa hadiah. Dan bila dapat hadiah bagi itu sunnah Nabi SAW. Dia setiap kali dia pergi kota Madinah, dia nak pergi berniaga di kota Madinah, tak kali pun untuk bawa hadiah daripada kampung dia. Dia orang berniaga, orang kampung, orang berniaga buah-buah lagu tu lah. Dia akan pergi ziarah Nabi, dia akan bagi
Dan Nabi akan bagi hadiah. Sayang Nabi kat dia. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak orang sayang pada tuan-tuan, bagi sedekah. Banyaklah sedekah orang yang sayang. Allah akan timbulkan perasaan cinta dan sayang pada orang. Yang menariknya tuan-tuan, waktu dia pergi berniaga di Mekah, di kota. Waktu dia kena berniaga tu, Nabi dalam riwayat cerita, Nabi pelan-pelan main belakang Nabi. Pelan-pelan Nabi main belakang, tuan-tuan sekalian. Nabi tutup mata dia. Macam main-main. Tutup mata dia. Cuba tekar zaman ni, cuba tekar. Jadi dulu dia tahu dah kata Rasulullah. Tahu kata Rasulullah. Sebab apa? Sebab ni tapak tangan pun tahu dah kata Rasulullah. Tapak tangan Nabi SAW lembut macam sutra. Lembut. Allah. Para sahabat dah tanya mak ni, pegang tangan Nabi, cium tangan Nabi. Bau peluh Nabi tu pun tahu dah kata Nabi SAW. Sebab tu Ummu Salamah panggil Nabi SAW tidur di rumah dia, nampak tikar kulit saja, bukan selesa, tikar kulit tu kan. Baik, tikar apa ni daripada anyam, daripada kurma, daun kurma tu lagi sedap dia kan situ. Kulit tu dia berpeluh. Tapi pasal apa yang nampak kulit tu? Sebab memang nak Nabi berpeluh. Bila Nabi bangun, melekat peluh tu, dia kikir peluh tu, letak dalam botol, simpan sampai Nabi wafat, masih disimpan dulu. Wangi peluh Nabi SAW, boleh buat minyak wangi. Itu pun Nabi dia pakai kata sekalian masalah ala Muhammad minyak wangi. Nabi ni wangi dah tubuh Nabi SAW, itu pun pakai minyak wangi dulu. Dan Nabi larang orang, kalau orang hadiah minyak wangi jangan tolak, Nabi tak boleh. Faham? Nabi yang badan yang berpeluh wangi pun pakai minyak wangi. Kita yang peluh bau belacan pun tak mau pakai minyak wangi. Sunnah, faham? Pakai segak keluar dalam sini. Waktu keluar tu, anak-anak muda tadi ni tuan-tuan, orang bagi kita kata, ni kamu tadi Rasulullah kata nak orang dalam ni, yang kamu kata nak lima tu pasal apa? Kamu nak engkau minta Nabi ke? Ada orang yang kata daripada rasa bersalah Nabi jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami minta maaf lah, kami orang muda tadi dengan semangat ni. Kita subhanallah kita. Kami minta maaf, tak apalah kami pegang balik Rasulullah kata perang dalam kota Madinah. Tidak, hantar seorang Nabi yang pakai baju besi, nak buka balik lah, itu kan. Biar Allah dan menentukan di antara dia dan musuh. Keluar petang Jumaat. Sampai sana tuan-tuan, kita semua yang maghrib apa semua, daripada protek Nabi sebab dia nampak orang munafik daripada dalam percubaan Nabi bunuh Nabi SAW. 12 Mai macam Nabi masuk ke dalam kemah Nabi bunuh Nabi SAW. Allah berubah. Besok tu tuan-tuan, Sayyidina Al-Azhar Muhammad subuh, bila bangkit sembahyang subuh, tengok di sebelah sana musuh dua darah dekat Bukit Uhud. Belakang Bukit Uhud, tepi tu ada satu bukit nama Bukit Rumah ataupun Bukit Rumat. Tuan-tuan, Sayyidina Al-Azhar Nabi setting tentera-tentera lepas main subuh. Bila nak pergi perang sangat-sangat dah ni main yang Allah berubah. Muhammad, kami tak mau perang kami air. Pasal apa ni? Pasal kalau pergi pun mati lah. Mereka 3,000, kita 1,000 je. Mana boleh lawat? Pasal apa yang Allah berubah waktu tu baru dia nak balik? Pasal apa tak balik awal tadi ni? Pasal apa nak balik waktu tu? Sebab kata ulama saja nak menjatuhkan motivasi tempat Islam. Dah tak perang sangat dah ni. Waktu tu lah mereka nak keluar supaya umat Islam merasa orang Islam berapa? Ya habis dah kalah dah kita, orang semua tak keluar lah. Kita kalah lah. Nak hilang motivasi dia. Dan memang itu yang berlaku. Sampai Nabi SAW bagi confident balik. Dulu kita perang Badar, kita hanya 13 orang berbagi dengan 1,000. Allah bagi kemenangan, kita bagi kita lalu semua. 3,700 orang nak lawan 3,000 orang. Nabi susun pada tentera dia. Sayyidina Ali, Abu Bakar, Osman depan, striker. Macam main bola kan? Belah kanan, Zubair bin Awam dengan 250 tentera Islam lain duduk belah kanan. Sebelah sini 250 lagi orang pimpin. Belakang Nabi SAW ada beberapa para sahabat yang lain. Abdullah Jubair main.
Bukit ni rumah, bukit rumah, bukit rumah. Naik atas bukit ni, inilah posisi paling strategik dalam perang. Bawa tentera-tentera yang mahir memanah, dia duduk di atas ni, dan jangan turun selagi aku tak kena turun, kata Nabi SAW. Jangan turun selagi aku tak kena turun, kata saya. Mungkin naik atas. Strategi Nabi SAW ialah dapatkan asap tentera musuh main. Tentera musuh akan masuk dalam dan dapatkan bunuh. Yang belakang itu, yang duduk atas bukit, jaga kalau musuh main daripada belakang. So daripada di atas bukit, dia boleh panah, dia boleh masuk supaya musuh tak boleh naik attack daripada belakang Nabi SAW. Itu strategi Nabi SAW. Dan berhasil. Musuh main, lawan dan seorang bunuh. Yang Khalid Al-Walid sebelah sana, Khalid Al-Walid belum Islam dulu tu. Khalid Al-Walid daripada sebelah sana main daripada belakang bukit, tuan-tuan sekalian, cuba nak naik, cuba nak masuk daripada belakang, tak boleh. Yang belakang tu tuan-tuan duk attack depan. Yang tentera musuh tu dah jadi macam lupuk dalam belakang tu. Islam tu kiri kanan semua. Mana bunuh dia semua. Nampak macam nak kalah. Tentera Khalid Al-Walid pegang strategi macam mana cara nak pergi attack, macam mana cara nak pergi masuk. Dia tengok-tengok ada seorang perempuan sedang melarikan diri daripada tentera Islam. Cerita dia tuan, musyrikin ni kalau dia nak perang, dia akan bawa semua harta-harta benda dia ambil. Orang Islam pergi perang sebab nak syahid, nak syurga. Orang musyrikin pergi perang sebab apa? Sebab tak ada apa. Habis nak buat macam mana pergi semangat ni? Bawa harta benda semua bawa. Tujuan dia apa? Inilah semangat dia. Kalau empat kalah, habis semua harta-harta pakai dia rampas, pakai balik saja. Kena menang. Tahu tak? Angkut semua tu. Seperti air, estro, piring-piring, estro, buang. Bini nak tengok Maharaja buat, tak boleh. Angkut semua buat. Sekian. Selia alasan. Dia tengok dalam satu kes, dalam riwayat cerita, kalau orang tengok seorang perempuan musyrikin melarikan diri tentera Islam dan dia cabut gelang-gelang rantai dia balik ke belakang seolah macam jangan kejar aku lah, dah habis dah apa yang kamu nak ambil, jangan kejar musuh. Sudah pun ambil simpan jangan dia pun cara dia. Akhirnya dia arahkan kepada tentera-tentera musuh, dia diambil harta-harta tu dan dirobok depan bukit umat. Dan berlakon seolah-olah perang dah tamat, dia sudah berlarikan diri. Lunggu-lunggu semua dia berlari. Semua tentera musuh lari. Habis semua tak ada musuh lah. Yang tinggal dia bangkai-bangkai musuh. Akhirnya tuan-tuan, orang di bawah dah mula selesai kumpul-kumpul harta dah. Dan dia atas tu, dia pun ingat kata perang dah selesai. Habis dah musuh pun dah tak ada boleh turun. Allah sebut macam tu turun kan dah habis dah perang. Dah habis dah. Lupa pesan Nabi SAW. Turun dia 40 orang turun, tinggal 10 orang di atas. Kali ada naik pada belakang bukit, bunuh 10 yang ada, mengambil alih posisi paling strategik tentera Islam. Tentera Islam duduk di bawah, di mana tuan-tuan dibunuh, di balik lembing, di balik pedang sebagainya. Akhirnya yang tadi nampak macam nak menang, sekarang sudah beralih. Panggil balik tentera musuh, mai balik, semua bukan mai balik tuan-tuan, duduk keliling tentera Islam dan tinggal duduk. Yang tadi tentera musuh jadi lubuk, sekarang tentera Islam jadi tinggal Nabi SAW bersuara. Nabi SAW waktu itu tuan-tuan bersuara malaikat Jibril berhadap Nabi SAW. Ta'ala ya Allah, ta'ala Qaisyri wa Abdullah. Mai 9 orang berhadap Nabi SAW. 7 daripada Ansar, 2 daripada Muhajirin. 2 daripada Muhajirin, tuan-tuan Talhah bin Ubaidillah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam itu ada seorang namanya Qatalah. Waktu itu pada pertahanan Nabi Muhammad SAW, ni anak panah yang pun kena dia nak betul koyak di mata dia, secopot di mata daripada suket. Nampak dia beradik Rasulullah, apa jadi di mata Rasulullah ini? Surah ludah kat tangan dia dengan air ludah Rasulullah dimasukkan balik mata tu dalam Rasul. Kata dah kata sampai aku tua demi Allah, mata yang digosok yang terkena berkatnya air ludah Rasulullah ini lebih cerah, lebih terang lagi daripada mata. Ya, berkat ludah Nabi SAW. 7 syahidah, tinggal 2. Talhah bin Ubaidillah bertahan Nabi SAW. Musuh main attack daripada jauh seorang lelaki nama Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas ada 2 riwayat. Satu dia tarik anak panah, dia tarik anak panah, dia lepas
Satu riwayat lain, dia guna senjata orang Arab ni, dia ada batu di hujung tadi. Balik kena tempat wajah Nabi SAW sehingga patah gigi Nabi SAW. Ada dua Abdullah Khami'ah dan Abdullah Zuhri dapat penetrate masuk. Talha bin Ubaidillah sampai 30 lebih kesan tetap tubuh badannya. Berdarah-darah, jatuh terduduk. Bangun dengan sisa tenaga yang dia ada. Siapa aku tak boleh mati. Kalau aku mati, siapa nak bertahan Nabi SAW? Sampai Nabi kata apa? Kalau nak tengok orang syahid yang hidup, tengok Talha bin Ubaidillah. Berdarah-darah, tapi bangkit lagi sebab cinta pada Nabi SAW. Masuk Abdullah Khami'ah, masuk dengan Abdullah Zuhri. Abdullah Zuhri ayat pedang ke tubuh Nabi SAW, pecah itu baju besi Nabi SAW. Abdullah Khami'ah ayat pedang ke wajah Nabi SAW, pukul Nabi, betul-betul Nabi kena topi Nabi, pecah topi Nabi, melekat dua besi di pipi Nabi SAW. Menutup wajah ni, dia macam besi yang dianyam. Nampak tak? Dia bayang, dia tengok cerita-cerita movie yang besi-besi yang dianyam kena melekat dua besi. Kadang-kadang Nabi SAW rasakan kenangan anak Khami'ah dia. Tunggu Allah akan balas mereka dalam ayat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para sahabat bila tengok Nabi SAW berdarah-darah, daripada tak boleh tahan, daripada jauh lari-lari mereka Nabi SAW. Bakar mai Umar, apa kata menangis tengok Nabi bilang. Tarik Nabi ke belakang, bawa Nabi ke belakang. Bila tarik Nabi ke belakang, dengan rupa-rupanya dia buat satu lubang di belakang rangka. Jatuh Nabi SAW pula dalam lubang itu sampai luka lutut Nabi, sampai luka kaki Nabi. Abu Dujana mai kata tahan belakangnya ni. Bila Nabi jatuh, musuh-musuh Islam tu kiri kanan semua baling, batu baling, pisau baling, anak-anak semua nak bunuh Nabi SAW. Memang tu cara dia. Abu Dujana mai tahan belakang dia. Tunduk semua, tunduk. Belakang tu jadi perisai. Sehingga dalam riwayat cerita macam landak belakang dia dipenuhi dengan anak-anak panah daripada musuh. Abu Dujana syahid sebab nak pertahan Nabi SAW. Tarik Nabi SAW. Jumpa satu batu tak lepas. Talha yang berdarah-darah ni merangkak. Rasulullah naik belakang dia, Rasulullah pijak belakang dia ni. Bayangkan dia dalam keadaan berdarah-darah. Pijak belakang dia, naik lompat batu. Sehingga Rasulullah tunjuk dia, lelaki ini akan bersama dengan aku dalam syurga. Jaminan daripada Nabi SAW. Sampai Nabi SAW naik di belakang bukit, duduk sembunyi dalam gua dalam bukit. Saya nak buatkan cuma nak cabut di besi yang melekat di pipi Nabi SAW. Rasulullah mengurut muka dia sebab sakit. Melekat di tajam, melekat sampai ke tulang rahim Nabi SAW. Semua sahabat Nabi. Abu Bakar cuba nak cabut, Nabi dah berkepuk sakit. Mai Abu Ubaidah Al-Jarrah tepi-tepi bagi Abu Bakar. Abu Ubaidah Al-Jarrah dicium dia pipi Nabi SAW, dicium dia pipi Nabi SAW, dipeluk dia tubuh Nabi SAW. Dia gigit besi itu dengan sekuat-kuat gigit dan terham. Dia cabut besi itu dan sama tercabut besi itu sama tercabut gigi dia. Besi yang kedua dia gigit, yang geraham yang lagi satu dia gigit sama dia cabut besi sama tercabut gigi. Lompong gigi. Abu Ubaidah Al-Jarrah bukti cinta daripada Nabi SAW. Tuan-tuan saya semua, mai seorang lagi. Saya ada sini. Dia nama Malik. Dan Nabi SAW darah-darah. Malik mai minta izin nak peluk Nabi, minta izin nak cium Nabi. Dia cium pipi Nabi juga. Dia hisap sedut-sedut darah yang mengalir pipi Nabi. Sedut darah penuh kat dalam mulut. Rasulullah kata, dalam buang. Kita Rasulullah, darah manusia paling mulia kekasih Allah dalam mulut aku. Tak gelap.
pada dia, orang ini akan bersama dengan dalam syurga. Tuan-tuan, cerita perjuangan Nabi SAW sampai ke tahap yang macam tu, nak buat apa ni? Masih kita. Kalau Nabi surrender, kalau kita sudah tak apa, sudah kita dah tak apa ya. Apa jadi dengan kita? Kita akan duduk dalam neraka dan tak keluar sampai bila-bila. Pasal Islam tak sampai lagi. Hasil daripada perjuangan Nabi SAW, maka Islam sampai kepada kita dan kita ada peluang untuk duduk dalam syurga Allah sampai bila-bila. Satu nikmat yang sangat besar hasil daripada perjuangan Nabi SAW. Sebab itulah Nabi SAW orang yang paling layak untuk kita cinta lebih daripada manusia mana yang berada dalam syurga. Kita dah dengar. Cukup apa lagi? Nak sambung lagi cerita waktu lain pula. InsyaAllah kita sekian. Mudah-mudahan apa kita kongsi benar-benar jadi manfaat. Banyak nanti cerita tentang sekalian berkaitan dengan Nabi SAW. Pasal apa kita cerita pada Nabi SAW? Belajarlah untuk kenal Nabi SAW. Sebab belajar untuk kenal Nabi, dia akan bawa kepada cinta kepada Nabi SAW. Cinta tak boleh gangguan. Cinta bukan sangat di kata, cinta bukan sangat di mulut. Ya, saya cinta pada kamu Rasulullah. Macam kita cinta dengan orang, boleh cakap saya cinta dekat kamu di mulut. Kalau selagi dia tak sampai kepada hati, dia tak akan bersusah-susah untuk orang. Tidak. Kalau tuan-tuan boleh cakap dekat orang, kata tuan-tuan cinta dekat orang yang hanya di mulut, bila sampai part susah, tuan-tuan tak akan boleh bersama dia. Tapi kalau tuan-tuan cinta tu sampai ke dalam hati, maipilah susah macam mana pun, tuan akan bersusah-susah untuk dia. Sebab tu nak cinta pada Nabi bukan setakat nak zahir kata kita cinta di mulut, tapi nak bawa cinta itu sampai kepada hati. Dan nak sampai bawa cinta kepada hati, tuan-tuan mula sekali kena kenal dia dulu. Nak kenal cinta, tak kenal Nabi SAW, mulakan dengan mendengar tentang kisah-kisah Nabi SAW. Alaihi wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan, cukup sekadar itu. Saya minta maaf jika ada sebarang kekalajuran bahasa tersilap insya-Allah belajar waktu. Ingat, mudah-mudahan apa kita kongsikan pada malam ini jadi manfaat. Dekat waktu tuan-tuan ada maklumat berkaitan dengan Ma'hadul Faizin yang didapati. Kita dalam proses pembinaan masjid ya. Ada 2 sekolah lagi kita nak buat, ada semua orang tua-tua apa sebagainya. Tuan-tuan, ambillah peluang untuk infak, buat sikit wakaf kepada mak dan ayah kita, paling tidak buat niat kepada mak dan ayah kita. Mudah-mudahan kalau dapat pahala tu sampai kepada mak ayah kita, sampai kepada kita. Jangan berkira sangat dengan mak kita tu, dia jaga kita lah. Kalau tak kerana mak ayah kita, kita pun tak hidup macam ini. Kita pun tak duduk kat bukit bujung ni. Apa jadi dengan kita pun tak tahu. Mak ayah kita jaga kita. Jangan berkira nak buat wakaf bagi dia. Itu pun tak kembali ke saja-saja. InsyaAllah tuan-tuan, tabung ada jual wakaf kalau ada 20 ringgit untuk belilah dan niat.